Sekali lagi dalam ruang lanjutan lokal untuk segmen terakhir kita untuk menutup ruang lanjutan lokal pada hari Isnin ni jadi kita lihat kepada analisa pasaran Jadi apa yang berlaku, apa struktur pergerakan harga yang kita lihat, dan sekiranya ada sebarang set up dalam sistem yang saya gunakan, saya akan inform. Tetapi itu bukan tujuan untuk signal, itu tujuan untuk bagi tahu apa yang dalam benda-benda yang kita cover dalam sesi pendidikan kita. Okey, jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Waalaikumsalam, Bat. Kasyah? Waalaikumsalam. Okey, jadi nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dapat lebih daripada 20 tahun. Okey, kita lihat sentimen semasa pasaran. Ingat China, Australia bercuti hari ini. Kita ada cuti yang panjang di China. Jadi kita ada kecairan pasaran yang lebih rendah pada waktu Asia. Jadi kita nak masuk sesi US semasa, kejap kenapa ni tak jalan. Okey, jadi untuk semasa kita nampak untuk sentimen agak negatif untuk pergerakan indeks-indeks adalah ke bawah. Tapi kita tak nampak pergerakan nyata dekat yen pair. So kita ini menandakan kita sedang melihat kelemahan US dollar untuk shorter time frame. Adakah ini berterusan dalam sesi US yang akan bermula sebentar lagi? Kita lihat dekat chart selepas ni. Dekat kalender tumpuan pada minggu ni, pada hari ini kepada mesyuarat OPEC dan some political news dekat Jepun, di mana pilihan raya Jepun akan diadakan pada 31 Oktober ni. Esok kita akan ada RBA. RBA dijangka mengekalkan kadar faedah, kadar OCR dia pada 0.10, manakala untuk RBNZ yang akan bermesyuarat pada awal pagi Rabu nanti dijangka akan menaikkan kadar faedah kepada 0.50. Manakala untuk tumpuan of course kepada NFP pada minggu ini, di mana pasaran menjangkakan angka yang lebih tinggi berbanding dengan bulan sebelumnya. Di mana kali ini pasaran menjangkakan angka untuk headline dijangka mencecah sekitar 500,000, manakala average hourly earnings dijangka menurun sedikit, tetapi kadar pengangguran dijangka masih lagi meneruskan trend menurun pada sekitar 5.1%. Agak mix untuk jangkaan bagi NFP kali ini. Headline yang lebih tinggi, kadar pengangguran yang lebih rendah, tetapi average hourly earnings adalah lebih rendah. So, tersedak. Okey, kita lihat kepada chart apa yang kita nampak sekarang, Kasyah. Jadi secara besarnya untuk hari ini kita nampak kelemahan untuk yen dan juga untuk US dollar. Interesting. Kejap. Interesting sebab kita sedang menjangka untuk pergerakan pasaran saham untuk malam ni dijangka akan ke bawah. Tetapi sekiranya kita ada untuk yen pair, contohnya seperti CAT JPY ni yang hampir break ke atas, minum air dulu, itulah tersekat. Thank you, Kasyah. Tadi okey, start bercakap dia terus tersedak. Okey. Sekiranya high di sini break, dia tak mengubah sebarang apa-apa sekiranya trend sekiranya high di sini break, sebab ini masih lagi X dan saya cuma ubah macam ni 1, 2, 3, 4 dan 5. Saya ubah macam tu dan kita masih lagi
ke bawah. Ini membenarkan untuk indeks melengkapkan pergerakan ke bawah daripada siri pergerakan di sini, 3 wave ke bawah. Okey, ini adalah untuk US 500. Saya berminat untuk mencari long daripada kawasan sini. Ini saya terpaksa lukis baru, tak tahu kenapa weekend ada masalah dengan link dia. Dengan chart dia, bukan link dia. Okey, ini adalah untuk US 500. Saya berminat untuk mencari peluang untuk nak long daripada kawasan bawah ini sekiranya US 500 melengkapkan pergerakan 1, 2 dan 3 di sini, Waalaikumsalam, Mimun. Okey, pergerakan yang sama untuk US 30 di mana sekiranya kita ada break high di sini tak ada apa-apa. If dia break high di sini, break ini masih lagi ke bawah. Okay, saya prefer dia move macam ni, baru kita nampak konektor yang lebih jelas. Ini akan jadi W, X dan Y. Tapi apa pun tak berminat pada semasa, wassalam Rashidi, kita jangkakan indeks masih lagi meneruskan pergerakan ke bawah. Okay. Dan antara US 500, US 30, saya lebih prefer US 30 ni untuk trade. Untuk dan long daripada bawah ni. Dekat sini boleh short tak? Tak. Dia punya trend ke atas. Dalam ni, ini correction. Ni maksud saya. Jangan sekejap nak long daripada bawah, kita short dahulu. Itu mengarut. Trend dia adalah ke atas. Ni trend dia. Ni maksud saya, US 30 dia. Okay. Trend dia obviously ke atas. Kita sedang membuat correction di sini, dan kita masih ada incomplete sequence. Maksudnya dia tak lengkap lagi untuk melengkapkan ke satu ni. Itu tak lengkap lagi. Jadi trend dia tak lengkap lagi, dia low high, higher low, higher high ni tak lengkap lagi 100%. Tak lengkap lagi, tak sampai lagi. Jadi dia tak sampai lagi. Jadi kita masih ada room untuk bergerak ke atas. Itu adalah untuk indeks. Faham yang tu? Okey. Jadi kita masih ada room untuk ke atas. Jadi kita dah ada 1, 2, 3, kita jangkakan 4 di sini dan lengkapkan 5. Tu maksud dia lah. Okay, so indeks saya berminat untuk US 30. Kita juga ada set up untuk US 100. Kalau boleh elakkan untuk US 100 sekarang, sebab dia adalah satu yang lemah. Maksudnya correction dia dijangka lebih dalam. Correction dia lebih dalam. Ingat, ini yang break awal kan? Ingat tak Kak Syah? Ini break awal. Jadi ada kemungkinan kita akan ada correction yang dalam sikit. Dalam ni, dia akan ada correction yang dalam sikit. Dalam sikit lah. Setup dia ada. Dia dalam sikit banding yang lain. Pergerakan ini adalah sama dengan apa tadi? US 100. 100. Pergerakan ini adalah sama dengan kejap. Okey. Okey, ini adalah sama dengan apa yang kita nampak dekat Apple. Okey, sama dengan apa yang kita nampak kat Apple. Sebab tu kita jangkakan dalam sikit sebab Apple di sini jauh lagi. Nampak? Apple nak ke bawah tu jauh lagi. Jauh lagi. Nampak kan Kak Syah? Dia punya movement tu jauh lagi. Boleh tak dia terangkit? Boleh. 1, 2, 3, 4 dan 5. Sebelum dia, sorry, inilah 3.
1, 2 dan 3. Selalu dekat atas ya. Macam ni. Okey. Ini pun sama. Di mana sini akan buat 1, 2, 3. Okey, maksudnya dekat Nasdaq tu akan ke laut sikit ya. Lama sikit dia punya float. Okey, banding dengan Apple. Jadi sebab itu kalau nak pilih, saya lebih prefer untuk ini. Okey, dia punya jarak lebih kurang sama macam Apple tadi. 1, 2. Dia punya jarak tu ada room dia lah. Banding dengan ni nak sampai. Faham tak? Banding dengan yang ini dah dekat-dekat nak sampai. Dah dekat-dekat nak sampai. Ni dekat-dekat nak sampai. Manakala yang ini masih ada room sikit. Masih ada ruang sikit untuk dia nak pergi. Jadi kita tahu Apple mempunyai market cap yang besar kan. Jadi sebarang movement kalau weakness seperti ini dijangka untuk Apple, dan ini juga akan mempunyai weakness yang lama sikit. Sama juga dekat sini. Jadi ini dah dekat-dekat sangat dengan 1618. Jadi kalau nak trade antara US 100, US 30, saya would prefer US 30. Faham sebab dia? Boleh ya? Okey. DEX pun sama. DEX juga mempunyai structure ke bawah, incomplete sequence ke bawah yang sama. Cumanya sini flat tapi sama je. 1, 2. Okey. DEX pun menarik structure dia sama seperti US 30 tadi. Kenapa Y itu lari hujung Ustaz? Okey, sini pun kita ada equal dekat sini. Faham? Pilih salah satu. Dia structure pembetulan yang sama, shallow correction dalam wave 4. Kalau kita lihat daripada sudut overall structure, inilah satu shallow correction berbanding dua yang dalam kat sini. Sini adalah satu pergerakan pembetulan yang cetek. Itu maksud dia. Kalau nak pakai bahasa. Jadi satu pembetulan yang cetek dekat sini. Tak sampai 50%. 50% daripada dua kat sini. Okey, itulah untuk DEX. Jadi pilih salah satu lah. Sama ada anda nak trade untuk US 30. Ini ranking dia. DEX, US 500, US 100. Yap. Area untuk Apple tadi Apple, selain daripada Apple, kita juga ada lain-lain saham. Benda sama. Kita ada Facebook. Contohnya sama. Wah, apa benda kita lukis kat situ. Okey, structure yang sama. Jauh ada besar sikit pembetulan dia ke bawah. Nampak dia sekali sama je. Dia jauh lagi kan. Jauh lagi ke bawah. Jadi kenapa yen pair ke atas? Ini baru satu. Satu tu indeks itu dollar dynamic. Faham tak? Dekat saham sini satu kan. Kalau kita lihat zigzag kan, 1 2 3 4 5, 1 2 3 2 3. Ini satu kan. Yang ini. Satu kan. Jadi satu tu adalah dollar dynamic. Tak kisah dia ke bawah ke atas, itu dollar dynamic. Jadi yen pair boleh naik biarpun saham jatuh sekiranya dolar lemah. Faham tak? Yen pair JPY boleh naik sekiranya dolar lemah. Maksudnya kalau kita ada EU yang naik lebih laju daripada UJ jatuh tak laju, EJ boleh naik. Tetapi kita tahu
apabila ini masuk wave 3 dalam saham, dalam indeks adalah pergerakan momentum. Yen pair akan ke bawah. Sekiranya kenaikan yen pair tadi cuma bersifat dalam correction, tak buat motif, dia adalah sebahagian daripada 1, 2, 3, 4, 5, lepas tu 1, 2 dan 3, dia tak break pun dalam structure momentum, tak ada motif, ini akan meneruskan ke bawah. Jadi, yen pair dekat sini dijangka akan meneruskan pergerakan ke bawah. Struktur dan sebenarnya RSI ni macam ni Sumbi, kalau tengok pergerakan ni, anda rasa RSI dia reset tak? Kalau dah lama pakai, saya gunakan RSI cuma untuk filter, untuk tengok, untuk ni. Tapi kalau kita tengok dekat chart pun kita tahu bahawa RSI reset. Kenapa itu penting? RSI kat sini akan break this structure yang ini. Tak perlu tengok pun. Kenapa? Kenapa ni penting? Kalau dia reset macam ni, bermakna ini habis. Dan kalau kat hujung ni ada divergence dan kita dapat lukis 1, 2, 3, 4 dan 5, ini akan menjadi motif. Jadi kalau kita ada 5 dalam yen pair dan kita sedang melihat satu daripada high kat sini, 1, ini 2, kita sedang melihat 3 dalam 3 kat sini. Jadi kalau ini 3 dalam 3, ada kemungkinan kita akan melihat yen dynamic. Ada kemungkinan. Sama ada kita nak lihat dolar dynamic ataupun yen dynamic dekat situ. Macam mana dia boleh jadi dolar dynamic? Kalau dolar dynamic, Euro JPY ni jatuh, dia tetap jatuh. Tetapi dia jatuh tak sampai 1618. Kalau kita ada yen dynamic, kat sini akan sampai 1618. Faham? Maksudnya structure kat sini akan menjadi flat. Ini Yang sini akan jadi A, B dan C. Dia dah habis ataupun ni kita tengok dekat RSI lepas ni. Ini akan jadi A, B dan C. Dia habis kat situ lah. Macam mana kita tahu di atas lagi ke tak? Simple. Pergi dekat RSI sekali lagi. Anda pergi ni ke time frame kecil. Dan C, 5 wave kena habis dengan divergence. Jadi kalau tak ada divergence, saya akan lukis ke atas. Satu lagi. Kalau ada divergence, saya habiskan kat sini. Okey. Jadi kalau kita tengok berdasarkan ini, kita tak ada divergence kan. Jadi kita lukis satu lagi ke atas. Kalau tiba-tiba dia thread macam ni, then kita habiskanlah. Divergence tu sebagai filter. Mungkin kecil lagi, 5 minit punya time frame ada divergence. Ini ada a bit of divergence. Yes, betul Sumbi. Sebab tu I always confirm dengan RSI ataupun stokastik. Ini ada divergence dalam time frame yang kecil, tapi nak tengok kecil sangat pengsan. Semua kita nak confirm bila kita nak trade kan. Yang saya tahu kalau sini satu tadi buat lower low, 2 kita trade. Ini tak. Jadi tak ada entry untuk EJ kat situ. Tapi arah dia ke bawah. Asalkan ada tak long dia. Sebab ini ke bawah, Apple ke bawah. Kita buka lah apa-apa. Microsoft. Okay. Kita buka lah lain-lain. Microsoft. Ini mempunyai 3 lekuk. 1, 2,
Ini mungkin flat. Sekejap, saya tengok dekat kecil. Ini mungkin WX, so ini. Okey, ini dah masuk dalam kawasan Microsoft. Interesting, kalau Microsoft terus ke atas, yang lain-lain tak ada. Sekejap, ini A, B, sekejap dan kita tengok kepada RSI dia. Ini tak reset lagi, ini tak, ini sebagai dia punya ABC, ini WXR. Microsoft dah sampai dalam kawasan equal leg dia. Mungkin Microsoft boleh lead, dia naik dahulu. Ini adalah untuk Microsoft. Kita ada untuk Facebook. Facebook mempunyai struktur ke bawah lagi. Ini adalah untuk Facebook. Jauh lagi ke bawah. Kita ada tengok Tesla. Tesla lain sikit struktur dia. Tapi Tesla pun mempunyai 3 struktur ke bawah. Setakat ini konektor dia. Ini konektor dia. Okey, jadi kita akan tarik Fibo kita daripada sini. Tengok dia dah sampai tak correction dia. 1, 2. Belum sampai lagi. Ini. Ini pun masih ada menunjukkan room ke bawah. Dia sama je. Tak terkonfirm dengan RSI, saya avoid unless curi-curi di time frame lebih kecil. Jangan curi-curi, dosa. Kalau ada masa boleh time frame kecil, tak ada masa. Tak ada masa jangan time frame kecil, sembih. Itu je. Kalau anda sesuai kepada anda boleh 5 minit, 1 minit. Semua ni applicable kepada mana-mana time frame. Cumanya saya selesa nak buat H1, H4 daily sebab masa saya. Jadi indeks kita menunggu ke bawah. Boleh tak dia terus naik? Boleh. Tapi kita ada set up kalau dia ke bawah. Jadi itu bermaksud untuk yen pair kita expect one more high untuk EJ ni sebelum dia meneruskan pergerakan ke bawah. Okay. Ataupun dia dah habis. Ni boleh habis. Okey. Jangan pula ni pergi long. Okey. Jangan ni okey ni kat atas long dulu. Kat sini short balik. Aduh. Demam ke pialu. Okey, DJ pun sama boleh habis kat sini. Kalau saya buka time frame kecil, di situ ada 5 wave tau. Sini situ ada 5 wave. 1, 2, 3. Ni boleh lukis 5 wave. Ni banyak lekuk untuk saya pilih dia. Okey. Asalkan jaga duit, Sumbi. Asalkan jaga duit. Okey, dia tak perlu buat ke atas lagi. Okey, DJ. So, struktur dia menyokong kepada pendapat bahawa kita ada indeks ke bawah, yen pair ke bawah, tapi adakah itu yen punya dinamik? Sabar dulu. Banyak bergantung kepada movement UJ di sini. Ini dah reset. Kita dah ada 100% kat sini. Sini dah ada flat. Ini dah ada flat. A, B dan C. Maksudnya dalam yang kecil. A, B dan C. Kita dah ada flat dekat situ. Maksudnya ini boleh habis di sini. Dia boleh habis kat sini ataupun dia buat W, X dan Y. Tapi a good day one will be A, B dan C. Dan kita meneruskan this move ke bawah. Okey. Adakah kita dalam yen dynamic ataupun dalam dolar dynamic? Depending kepada time frame anda. Kalau anda tengok di H1 ke bawah, ini 5 wave. Sebab di sini 5 wave. Jadi dekat H1 ke bawah,
untuk yen pair yang lain, bila kita dalam yen dynamic, positif yen dynamic, yen adalah kuat. UJ ke bawah. Yen pair ke bawah. Indeks ke bawah, dollar sideway. Ini dalam yen dynamic. Okey? Dollar sendiri sideway. Okey? Itu bermakna untuk dollar pair dekat sini, sini akan habiskan 4 dan 5. Mana ada sideway ke atas? 4 dan 5 pergerakan tanpa momentum. Itu pun boleh jadi digelar sebagai sideway. Kalau kita ada diagonal dekat sini. Okey? 4 dan 5. Jadi ini terbatal sekiranya 4 kat sini masuk kepada 1. Faham tak? Faham ke Syah? Kalau 4 masuk 1, kita nak buat macam mana? Kalau 4 ni masuk 1. Anda tak trade UJ. UJ ke atas, tapi saya takkan trade dia. Kita tahu dia nak pergi kepada area resistance. Tapi hala 7 dia ke atas. Ya. Hala 7 dia ke atas, Kasyah. Ya. Kalau soalan saya, kalau ini masuk macam ni, lepas tu dia naik balik, kita nak tanda dia macam mana kat sini? Ingat, 1, 2, wave 3, internal wave 3. Internal wave 3 ni, dia kena motif. Maksudnya kalau ini 1, 2, sini adalah wave 3. Yang dalam ni, dia tak boleh overlap. Jadi kalau dia overlap, apa yang kita kena buat adalah, kita kena jadikan ini 3. Sini 4. Tunggu dia overlap 1, 2 lah pula. Tak kisah Kasyah. Kalau teknik anda ada entry, pakai. Dalam sistem 3711, UJ itu sideway. Sebab dia buat A, B, C, tak ada higher high. Sebab saya melihat di time frame yang lebih besar, Kasyah. Ini maksud saya. Di daily, ini tak ada higher high. Ni tak ada higher high. Ini higher high dia. 4 ni. 4 sini. Ini tak ada. Tapi kalau teknik ada
mengenai 3. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Test, boleh dengar tak? Ataupun saya cakap seorang-seorang lagi? Boleh dengar Sekejap, kita lag sikit. Okey, dengar. Kak Zatul dengar, dekat audience dengar tak? Boleh dengar. Okey, thank you semua. Okey, kita sambung jelas. Okey, dengar. Dia nak buka mata tadi, ngantuk kan? Seru pian. Okey. Jadi kita perhatikan pergerakan untuk dolar index ni, sebabnya sekiranya kita ada yang pergerakan semasa ni break bawah dari break high dekat satu, maksudnya sini kalau ini bergerak lebih daripada pergerakan ini dan masuk kepada kepala satu ni, ini tak dapat jadi 4 ni. Maksudnya kita dah ada 3, 4, ini mempunyai kesan besar tau. Ini ada kesan besar kepada the whole market dynamic sekiranya itu berlaku. Maksudnya kita akan habis awal sikit. Ni habis macam ni. Ini dia akan kurang satu kaki. Apa kesan dia kalau itu berlaku? Sekarang ni tak, saya cuma bagikan senario dia. Sekiranya dia melangkaui satu kat sini, ingat wave 4, wave 3 kena motif. Wave 3 kena motif dalam motif structure 1, 2, 3, 4 dan 5. Yang internal subwave dalam ni kena motif. Jadi syarat dia untuk motif antaranya adalah wave 4 tak boleh masuk kepala wave 1. Macam ni tak boleh. Dia kena macam ni. Okey, jadi maksudnya kalau yang 4 ni masuk kepala 1, jadi kita akan habiskan 3 kita, 3 kat sini awal. Apa kesan dia? Jadi itu bermaksud kekuatan US dollar tu tak lama. Dia kuat dan dalam satu structure je. Satu lagi structure dia kuat. 3, 4 dan 5, lepas tu dolar tak ada kuat dah. Kalau itu berlaku. Sekarang ni tak, kita masih menjangka 2 lagi higher high untuk dolar. Ada 2 lagi higher high selagi 4 ni tak masuk kepala 1 kat sini. Dah dekat-dekat kita masih jangkakan ada 2 lagi higher high untuk dolar. Itulah maksud dia. Jadi kalau dia masuk satu saja lagi. Jadi dolar tak adalah kuat sangat kalau itu berlaku. Jadi kalau itu berlaku, kemungkinan untuk kita habiskan struktur ini adalah lebih tinggi. Ada kemungkinan untuk dolar habis awal. Maksudnya, ingat tak saya pernah sebut mengenai struktur ini? Kita mungkin kat sini sebenarnya kita buat A, B, B, C, A, B, C, A, B, C, lepas tu dolar ke bawah. Itu maksud saya. Kalau ini berlaku, kita tak ada yen dynamic. Yang sini punya kejatuhan, sini punya kejatuhan nanti kita akan ada dolar dynamic. Ada kemungkinan untuk indeks habis awal. Faham? Kalau dolar habis, dolar indeks ni turun daripada semasa dan turun tak ada dah naik dia, UJ akan truncated. UJ akan habis di sini. Ini habis dan turun ke bawah. Dan ini adalah wave 2. Itu bermakna kita akan ada indeks yang semua dekat sini, indeks kat sini akan habis satu ni. Tu alternatif dia. Faham tak? Faham tak Kimi?
Lama tak nampak Kimi. Faham tak, Pian? Sekiranya dolar ni pengsan daripada semasa. Probability sekiranya di 1 hour tadi, ini masuk kepala 1. Jadi anda start berfikir pasal struktur yang saya sebut tadi, bahawa kita dah ke bawah UJ. Anda terus buka tengok UJ, kalau dia kaput daripada 2 ni, terus pengsan ke bawah ni, then anda akan consider untuk indeks, untuk buat wave 2. Wave 2 tak dapat dia buat macam ni je. 2, lepas tu naik, tak dapat. Ini 2 bang. Tak dapat. Itu sedang membetulkan struktur ini. Yang macam kita discuss petang tadi. Baik, kalau itu kena bye-bye US dollar. US dollar kena bye-bye. Indeks kena bye-bye. Dan kita akan ada yen dan kita akan ada dolar dynamic, di mana pergerakan 2 dalam indeks ni akan dibentuk oleh 7 swing. Maksudnya sini akan bentuk W, X dan Y. Then kita cepat sikit lah kita nak berlabur kan, Wimon. Belum sekarang. Belum sekarang. Benda semua turun-turun dekat market tu kan, Wimon. Masuk tengok turun. Turun yang banyak. Naik sikit kan. Sekarang one last ke atas. Last. Satu lagi. Jadi anda perhatikan pergerakan dolar tu. Itu amat penting. Perhatikan. Daripada few movement ni anda boleh jangka apa struktur ke depan. Apa yang anda jangka ke depan untuk apa tadi? Dollar index tadi. Sekiranya ini break, itu belum. Kita akan habiskan 3-4 dulu. Kita tak jangka hujung ni. Kalau 4 ni pun turun lagi, break 1 kat sini. Break 1 kat sini. Kan? Break 1 ini pula. Tak dapat. Kan kita sedang jangka wave 3. Dan anda kumpul-kumpul lah, start buka ambil form CDS. Okey, dah memang tunggu tu yang siap. Kalau itu berlaku baguslah kan. Biar dia awal sikit nak habis kan. Tapi itu menyebabkan sideway yang lama. Sideway yang lama dalam pasaran. WXY yang lama. Sideway lah. Pergerakan sideway dalam pasaran. Apa-apa pun, yen pair anda tak pergi long sekarang. Dollar pair masih long. Tak ada bukti bahawa dia buat benda tu. Belum ada. Didolarisasi. Efektif. Didolarisasi. De-dollarization. Maksudnya kebergantungan ataupun penggunaan kepada US dollar. Selagi OPEC pakai dia, Sunbi, I don't see, of course, kita tak dapat nak kata dolar bye-bye. Sebabnya, ni maksud saya. Mana saya punya ni. Saya tak tahu saya save kat mana. Market outlook, current structure. Saya tak ada save dia. Sebabnya hampir 90% of exchanges masih menggunakan US dollar. Itu sebabnya. Debt ceiling kita dah cerita dari 3 bulan lepas, Kimi. 2 bulan lepas. Ini bukan benda baru. But at the moment kita tak nampak any. Okay, macam ni. Debt ceiling ataupun federal government, kalau debt ceiling tu tak raise, dia macam ni. Siapa yang tak tahu apa isu dia, adalah hutang US ni dia ada limit dia yang disetkan oleh Kongres. Dan cerita dia adalah
dia dah nak sampai, dan maksudnya kerajaan tak boleh berhutang lagi sekiranya Kongres tidak meluluskan. Itu yang sedang berlaku. The thing is, apa yang sedang dibuat sekarang ni adalah dia orang cuba untuk berbincang kat Kongres untuk meningkatkan macam anda punya credit card balance tu lah, anda punya had debit anda, faham? Anda punya had kredit anda. Kalau 10,000, anda sampai dah 10,000 tu. Jadi kalau anda nak beli PS5 kan, anda nak perlu 1,000 lagi. Jadi anda nak supaya ada call credit card bank tu, credit card company untuk naikkan lagi anda punya. Macam tu lah, lebih kurang macam tu. Jadi cerita dia dah sampai dah. Dia tak boleh berhutang dah, tak boleh issue bond dan lain-lain. Tak boleh issue hutang kerajaan tu, bond lah, treasury tu, yang kalau US government. Dan the thing is, dia nak sampai dan dia orang cuba untuk bawa kat Kongres supaya dinaikkan dia punya ni. Kalau tak, kerajaan habis duit. Tu cerita dia sekarang ni. The thing is, benda tu kejap Obama dulu pun ada, Trump pun ada, macam-macam ada. Apa yang boleh berlaku sekiranya dia tak ditingkatkan, kerajaan tak ada cash, kita akan ada agensi federal yang tutup. Apa agensi federal? Antaranya adalah kepada kad US ni anda kena faham, banyaknya state, bukannya federal. Federal power dia army, tentera, lebih macam tu. Dia banyaknya kepada state. Jadi tak mengganggu banyak daripada sudut kehidupan harian. Cumanya kalau bond tu tak banyak di issue, tak ada new issuance of bond, itu boleh mengganggu financial market. Itu dia. Yang saya nampak yang paling adalah kepada financial market. Kaki tangan kerajaan persekutuan tak kerja. Itu antara dia lah. Ada gangguan kepada IRS, collection system, lebih kepada tu lah. Libur tak bergaji, yes. Tu satu hal lagi kalau dah berhutang kan. Elektrik tak, yang itu tak ada. Untuk White House punya bajet tu lain. Itu dia orang memang ada dah diperuntukkan kebiasaannya. Yang lain-lain ni yang banyaknya, yang lain-lain mungkin Biden tak ada gaji, tak tahulah. Okey, yang penting bagi saya nak tengok benda ni. Secara besarnya US dollar dah sampai kawasan resistance. Tapi setakat ini saya masih melihat ada room untuk ke atas. Kenapa kita tengok ada room ke atas? Sebab kalau anda tengok dollar pair yang lain, okey, ni DXY dia. Ni DXY dah sampai. Sama macam Apple saya tunjukkan apa semua tadi. DXY ni dah sampai. Kan, ni dah sampai. Tebang dia. Ni dah sampai. Level ni kita dah cerita dari bulan berapa, Pian? Wong. Case to case. If the increase come with interest rate increase adalah good for banks untuk services. If the economy is going strong. If the increase in rate doesn't come together with strong economy, that is bad. That could be bad to financial because nobody can afford untuk meminjam. Jadi dia tak dapat kita ambil pukul rata, interest rate naik, bank akan untung kan. Ya, to a certain that one, but kalau nobody can afford untuk meminjam sebab interest rate terlalu mahal, itu pun tak bagus. And non-performing loan pun akan meningkat. Okey, ni dollar index. Kalau anda tengok lain-lain dollar pair, seperti saya tunjukkan yang lain tadi, ni contohnya macam GBP US dollar. GBP US dollar tak sampai lagi. Banyak sangat conteng ni. One, two. Ini pun tak sampai lagi. Euro US dollar dah sampai. Ni GBP US dollar.
Ini adalah euro US dollar. Sebab itu saya cakapkan ada a bit of, macam kita tengok Nasdaq tadi, macam kita tengok Nasdaq tadi. Salah. Ini adalah euro US dollar. Ini dah sampai. Ini dah sampai dalam equilibrium. Sama dengan dollar index. Tetapi kita ada macam GBP US dollar, ada room lagi. Kita ada benda seperti NZD US dollar yang masih ada room lagi. Yang masih ada room lagi untuk dia completekan. Ni tak sampai. Ada room lagi. Sebab itu kita extendkan sikit untuk US dollar. Okey, ada kemungkinan untuk dia buat benda ni. Benda ni sebab dia terus ke bawah. Tak semestinya financial institution. Yap, tak semestinya. Increase in okey. Untuk market saya simpulkan Kita sentuh benda lain. Untuk market, saya mencari peluang untuk indeks lengkapkan pergerakan ke bawah untuk continue long daripada bawah ini. Untuk yen pair, setakat ini tak ada. Tak ada. Kalau ada trade di time frame kecil, tak ada. Even time frame kecil. Tapi hala tuju dia ke bawah. Hala tuju dia adalah ke bawah. Yang time frame kecil maybe CAT JPY ni. CAT JPY. Alah. Dia lekat pula. CAT JPY tu lah. Dia dah sampai kat situ. Oil dah higher high. Betul? Saya tak minat untuk nak trade oil kat atas-atas ni. Kalau nak trade dia, if this happen. If this happen. Saya dah keluarkan daripada triangle. Kalau ini higher high dia, you can. Okay. Higher high dia sikit lagi. Mungkin dekat XM punya ni dia break. Kalau dia break ini, then anda ada higher high. Kalau dia pull back ini, then saya interested. Nak short oil. Satu-satunya benda yang saya takkan short dalam hidup saya. Simple. Satu-satunya benda kalau nak short, benda ni. Satu-satunya. Indeks mungkin kalau pasaran teruk sangat. Satu-satunya benda yang dalam hidup saya tak pernah short adalah ini. Seumur hidup saya. Indeks saya pernah short dulu-dulu, tak faham. Minyak saya tak pernah short. Kalau tapi dalam sistem anda, kalau ada nak short, silakan. Simple dia. Pernah ke kita tahu bahawa musim sejuk dekat Eropah, anda buka Bloomberg satu hari orang cerita benda tu. Dekat US dan struktur macam ni, mana downtrendnya? Sebab sini ada zone supply. Faham? Sebab sini ada zone supply. Tak. Ya, pernah sampai kosong. Betul. Tapi simple je. Ini waktu ni kita sedang ada perang harga. Kalau anda tahu apa cerita minyak tu lah. Ada perang harga di antara Arab Saudi, Rusia, US. Tu waktu tu. Kena tahu sikit apa yang sedang berlaku dalam market. Jangan sebut kosong je. Kalau kosong, kenapa kita tak dapat pergi beli minyak free? Yang itu futures contract. Futures contract sebab orang terpaksa lepaskan dia. Itu paper saja, tak ada real delivery.